Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 ikhlas ingin membentangkan tentang topik daya dan gerakan. Maksud daya, tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Antara jenis-jenis daya ialah daya graviti, daya normal, berat, daya elastik, daya apungan dan daya geseran. Ciri-ciri daya mempunyai 3 iaitu magnetit, arah dan titik aplikasi. Untuk mengukur daya, kita perlukan neraca spring yang beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Unit bagi daya ialah Newton ataupun N dan 100 gram bersamaan dengan 1 N. Setiap daya tindakan, terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Pertama, jasad yang kekal di atas meja. Kedua, jasad yang terapung di dalam air. Yang ketiga, dua troli yang bersentuhan dilepaskan menggunakan mekanisme spring. Kesan tindakan daya ialah menggerakkan objek yang bergun, mengubah kelajuan objek, memberhentikan objek yang bergerak, mengubah arah gerakan objek dan mengubah bentuk dan saiz objek. Daya apungan. Sesuatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung berat, iaitu daya apungan sama dengan berat objek. Sebaliknya, sesuatu objek akan tenggelam jika daya apungan kurang daripada berat objek. Rumus bagi daya apungan ialah berat sebenar tolak berat ketara. Ketumpatan dan kesan apungan. Bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Kedudukan sesuatu objek di dalam bendalir bergantung pada ketumpatan objek. Apabila objek yang kurang tumpat berbanding cecair cuba ditenggelamkan, daya apungan menjadi lebih besar daripada berat, lalu menolak objek itu naik ke atas cecair. Objek itu akan terapung. Apabila suatu objek ialah lebih tumpat berbanding cecair, daya apungan adalah kurang daripada berat objek, lalu menyebabkan objek itu tenggelam. Tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Tuas terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah daya, tolakan dan tarikan yang dikenakan pada palang. Kedua, beban, objek yang hendak digerakkan. Dan bahagian terakhir ialah fulcrum, titik sokongan yang tetap. Tuas juga merupakan mesin ringkas. Antara kegunaan tuas ialah tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah dan membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan kerja. Tuas dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu tuas kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Tuas kelas pertama, fulcrum terletak di antara beban dengan daya. Tuas kelas kedua, beban terletak di antara fulcrum dengan daya. Dan tuas kelas ketiga pula, daya terletak di antara fulcrum dengan beban. Momen daya. Momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Momen daya bergantung pada daya yang dikenakan dan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Rumus. Momen daya sama dengan daya N darab jarak tegak dari pangsi ke daya M. Momen daya mempunyai 2 arah iaitu ikut arah jam atau lawan arah jam. Momen daya akan bertambah sekiranya magnetit daya dan jarak tegak dari pangsi ke daya bertambah. Prinsip momen pada tuas boleh rujuk gambar di atas. Rumus yang digunakan ialah beban N darab jarak beban dari fulcrum M sama dengan daya N darab jarak daya dari fulcrum M. Tekanan udara. Teori kinetik gas menyatakan bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar pada dinding bekasnya. Kekerapan pelanggaran antara molekul-molekul udara pada dinding bekasnya akan menghasilkan daya yang menolak pada dinding bekas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara ialah isi padu dan suhu.
Antara aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan harian ialah pam sedut, hemisfera Magdeburg, penyedut minuman, sifon, picagari dan pembersih vacuum. Seterusnya, perkaitan altitude dengan tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera bergantung pada altitude. Tekanan atmosfera menurun apabila altitude semakin meningkat akibat tarikan graviti. Pada altitudenya tinggi, molekul-molekul udara kurang dipengaruhi oleh tarikan graviti. Maka udara itu kurang berat dan mudah mengembang. Tekanan atmosfera akan rendah pada altitudenya tinggi. Kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. Dinding empangan air direka bentuk lebih lebar pada bahagian dasar untuk mengatasi kesan tekanan air yang tinggi pada bahagian dasar empangan. Penyelam laut memakai peralatan khas pada pakaian supaya dapat menahan tekanan air yang tinggi. Badan kapal selam diperbuat daripada bahan yang kuat supaya tidak kemik akibat tekanan air yang tinggi. Sekian saja daripada kami, semoga bermanfaat.